Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam kelas RBT tingkatan 2 bersama Cikgu Hidayah. Pada hari ini, kita akan belajar tentang aplikasi teknologi di bawah subtajuk 2.2 iaitu untuk mekanikal. Pada akhir pembelajaran, kamu sepatutnya dapat menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Jom kita belajar. Belum tu, adakah kamu masih ingat maksud sistem mekanikal? Ya, sistem mekanikal ialah suatu sistem yang melibatkan penggabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi pada produk yang dipilih dan digunakan untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Okey. Setiap komponen mempunyai fungsinya yang tersendiri. Okey, dengan kata lain, sesebuah gadget ataupun produk mekanikal mempunyai dua ataupun lebih komponen mekanikal pada produk tersebut. Yang menjalankan fungsi yang berbeza. Pada hari ini cikgu bawakan satu contoh iaitu monopod. Cikgu pasti semua orang pernah melihat monopod ni. Pada monopod ni terdapat dua komponen mekanikal utama iaitu pautan. Pautan digunakan untuk memegang handphone untuk mengambil gambar, dan satu lagi pada stick monopod ni sendiri iaitu dia menggunakan komponen mekanikal gelongsor ataupun slider. Slider ataupun gelongsor ni digunakan untuk mendapatkan jarak yang betul dan sesuai untuk kamu mendapatkan angle gambar yang cantik. Jadi kesimpulannya, monopod menggunakan dua komponen mekanikal pada produk. Jom kita lihat produk seterusnya. Cara kerja sistem mekanikal melibatkan input, iaitu apabila arahan diberikan kepada produk untuk menjalankan tugas, lalu diproses oleh sistem kawalan mekanikal dan menghasilkan output iaitu kerja ataupun tugas yang telah dijalankan oleh produk tersebut. Jom kita lihat apakah produk yang cikgu pilih. Cikgu pasti semua orang pernah melihat basikal. Basikal adalah sistem mekanikal yang paling ringkas, menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis komponen mekanikal. Jom kita lihat adakah basikal menggunakan dua ataupun lebih komponen pada struktur basikal tersebut. Cikgu bawakan satu video GIF untuk kamu lihat. Cuba kamu sebutkan beberapa komponen mekanikal yang kamu dapat lihat pada basikal tersebut. Dapat? Mari kita lihat gadget seterusnya. Ini ialah sebuah basikal yang telah ditransform menjadi sebuah hoverboard, kemudian boleh dilipat untuk memudahkannya dibawa ke mana-mana dan disimpan. Dari situ, adakah kamu boleh nyatakan komponen-komponen mekanikal yang terlibat? Jom kita kaji bahagian-bahagian yang terdapat pada basikal. Bahagian yang pertama ialah handle. Cikgu pasti kamu tahu di mana kedudukan handle pada basikal. Apakah fungsi handle? Handle akan mengawal haluan basikal sama ada ke kiri, ke kanan atau ke hadapan. Pengguna dapat menggerakkan handle dengan bebas kerana menggunakan galas berbola ataupun ball bearing. Handle ialah bahagian pada basikal, manakala galas berbola ialah komponen mekanikal pada handle tersebut. Jom kita lihat di mana kedudukan ball bearing pada handle. Kita lihat ball bearing yang pertama berada di bahagian atas dan ball bearing yang kedua berada di bahagian bawah. Jadi dia akan melancarkan pergerakan untuk kamu mengawal basikal tersebut. Kita lihat bahagian yang kedua pada basikal iaitu sistem brake. Cikgu pun pasti kamu tahu di mana kedudukan brake pada basikal.
kecuali lah basikal kamu tu basikal lajak. Okey, fungsi brake digunakan untuk memperlahan atau memberhentikan basikal yang sedang bergerak, okey, tanpa menggunakan tenaga kamu di bahagian kaki untuk memberhentikan basikal tersebut. Okey, siri-siri tuas digunakan pada pemegang pencengkam brake untuk membantu menghentikan basikal tersebut. Okey, tuas di bahagian atas dan bahagian bawah. Sebab tu saya sebut siri tuas. Okey, seterusnya kita lihat bahagian yang ketiga, iaitu pedal. Okey, pedal berada di bahagian bawah basikal. Okey, berfungsi untuk apa? Untuk menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak apabila pedal ni dikayuh. Okay, lihat, apabila pedal dikayuh, dia akan menghasilkan tenaga yang akan dihantar oleh gear pemacu di bahagian hadapan yang disambungkan pada pedal dan dihantar ke gear belakang yang terletak pada roda belakang oleh pengantaraan rantai. Jadi, rantai dan gear memainkan peranan sebagai komponen penghantaran kuasa pada pedal. Okay, selain pada itu, di pedal juga terdapat galas berbola yang membantu pedal ni berpusing dengan lancar. Okay, semua yang berputar akan menggunakan galas berbola. Okay, seterusnya kita lihat bahagian yang ketiga pada basikal, iaitu roda. Okay, fungsi roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Okay, galas berbola yang terletak pada roda membenarkan roda berputar dengan mudah. Okay, di bahagian roda hadapan dan di bahagian roda belakang mempunyai galas berbola. Okay, ini ialah rajah galas berbola yang terdapat pada roda. Okay, jadi kamu telah lihat penggunaan galas berbola ni di 3 tempat pada basikal, iaitu pada handle, pada pedal dan pada roda. Okay, selain pada tu, kamu juga telah mengetahui di mana kedudukan tuas, iaitu pada brake, dan juga kedudukan rantai dan gear, okay, yang membantu penghantaran kuasa. Okay, jom kita lihat rumusan tentang apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Okay, bahagian yang pertama pada basikal ialah handle. Okay, berfungsi mengawal haluan basikal di mana dapat digerakkan dengan bebas menggunakan galas berbola. Okay, bahagian yang kedua pada basikal ialah brake. Berfungsi memperlahankan atau memberhentikan basikal di mana tuas digunakan pada pemegang pencengkam brake. Okay, bahagian yang ketiga terdapat pedal. Berfungsi menggerakkan basikal apabila dikayuh di mana rantai dan gear digunakan untuk penghantaran kuasa. Dan yang terakhir, bahagian roda berfungsi membolehkan basikal bergerak lancar di mana galas berbola membenarkan roda berputar dengan mudah. Okey, jadi benarlah kesimpulan yang cikgu sebut pada awal tadi, iaitu pada satu-satu gadget ataupun produk mechanical, dia menggunakan penggabungan beberapa komponen mechanical untuk membolehkannya menjalankan tugas dengan baik. Okey. Okey, untuk memantapkan lagi pengetahuan kamu, jom kita jawab soalan-soalan di sini. Okey, rajah 1 di sebelah menunjukkan contoh produk mechanical. Okey, berdasarkan rajah tersebut, namakan jenis komponen mechanical X. Okey, jom kita lihat X dia tunjuk ke arah apa. Ya, anak panah menunjukkan kepada rantai. Betul, semua orang jawab betul. Okey, soalan yang kedua. Okey, berdasarkan rajah di bawah, okey, masih menunjukkan pada rantai lagi. Jelaskan secara ringkas bagaimana produk mechanical ini berfungsi. Okey, rantai ni macam mana dia berfungsi? Kita dah tengok tadi kan? Okey, ya. Pedal ataupun pengayuh akan berpusing apabila dikayuh dan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Pada ketika ini, komponen mechanical ini memainkan peranan sebagai pengantara
bagi penghantaran antara dua gear. Okey. Okey, jelas ya? Okey, soalan yang seterusnya, berdasarkan rajah di sebelah, okey, masih lagi kepada rantai, nyatakan dua contoh produk lain yang menggunakan komponen mekanikal seperti dalam rajah. Ya, cikgu pasti kamu akan jawab sebagai motosikal dan gergaji rantai ataupun chainsaw. Okey, sekiranya kamu ada jawapan lain selain jawapan yang cikgu berikan ni yang menggunakan rantai, jawapan tersebut masih boleh diterima. Okey. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya. Okey, mengenal pasti komponen mekanikal pada produk yang dipilih. Okey, apakah produk tersebut? Ya, cikgu pasti ramai di antara kamu pernah ataupun telah menggunakan produk ini. Okey, ia ialah spana boleh laras. Okey. Okey, namakan bahagian-bahagian yang bertanda A, B dan C. Ya, cikgu pasti kamu akan menjawab sebagai A ialah rahang tetap, di mana B pula ialah rahang boleh laras dan C ialah nut pelaras. Okey. Soalan seterusnya, jelaskan secara ringkas bagaimana produk mekanikal di bawah berfungsi. Okey, bagaimanakah spana boleh laras ni berfungsi? Ya, alat ini berfungsi untuk melonggar dan mengetatkan bolt dan nut yang pelbagai saiz. Sebab tu dia gunakan nut pelaras. Okey, sebab kita akan gunakan bolt dan nut yang berbeza saiz untuk kerja yang berbeza dengan melaraskan nut pelaras. Okey. Jadi sekian saja video bahagian 2 untuk tajuk ini. Teruskan mengikuti perkongsian bahagian 3 di video seterusnya dengan menekan butang subscribe, like dan share di YouTube channel Cikgu Hidayah, ataupun kamu boleh dapatkan video ini dengan men-scan QR code tersebut. Dan hingga kita berjumpa lagi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.